Soalan 13 ialah soalan penjelmaan. Penjelmaan ialah soalan 12 markah dalam kertas 2 SPM. Seperti mana yang kita tahu, soalan 12 markah ni dia akan masuk dalam bahagian B. Kita tengok soalan A. Soalan A dia kata nyatakan koordinat imej bagi titik E di bawah gabungan penjelmaan TP. Pertama sekali E dekat mana? E yang ini. E tu ialah koordinat dia 6, 6, 6. Okey, untuk soalan A, saya tulis dulu 6, 6. Okey. Dia kata gabungan penjelmaan TP. TP maksudnya kita akan buat yang P dululah. Lepas buat P, baru buat T. Buat yang belakang dulu, baru buat depan. P ialah pantulan. Pantulan pada garis Y5. Dekat mana Y5? Ini ialah Y. Kalau Y5, sinilah. Sini Y5. So, kalau saya gariskan, kita dapat dekat sini dia punya cermin. Okey. Saya tak tepat saya punya garisan tu. Okey. So, daripada sini, kita akan buat cermin. Cermin dia ni yang melintang. Pantulan. Kalau kita pantulkan dia, dia akan pergi ke bawah sinilah. Kan? Daripada sini, pergi cermin satu kotak. Dari satu kotak, dari cermin, pergi ke sini satu kotak lagi. Dekat sinilah. So, kita dapat 6, 4. Okey. Okey, sudah? Bila kita dah sampai sini, kita buat yang kedua, iaitu buat T. T ialah translasi. Translasi 2, negatif 3. 2 ke kanan, negatif 3 ke bawah. Daripada sini, 1, 2 ke kanan, ke bawah 3. 1, 2, 3. Sini. Sini ialah 8, 1. Jadi, 8, 1. Okey. Asalnya kita dekat E. Lepas tu buat pantulan, cermin ni. Kita pergi dekat sini. 64. Bila sampai 64, kita buat translasi pula. Kita pindah sini. Maksudnya 2 kali pindah lah. Daripada sini pergi sini. Daripada sini pergi sini. Okey. Selesai untuk soalan A. Sekarang kita tengok soalan B. Soalan B, dia cakap diberi titik C ialah imej bagi titik D. Titik C yang ini, imej bagi titik D. C imej, D ialah objek. Di bawah suatu pembesaran dengan faktor skala negatif 2. Cari koordinat pusat. Okey. Kita ada imej, kita ada objek, kita tak ada pusat. Dia suruh kita cari pusat. Okey. Sebelum tu, kita tengok dulu. Daripada C nak pergi D ni, sebab dia menyengit, jadi kita susah nak kira bilangan kotak dia tu. Jadi apa yang kita buat ialah kita kira yang melintang ni. Daripada C nak pergi D. Sini D kan? Berapa kotak tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Sekarang situasi kita ialah macam ni. Kita ada C. Kita ada D. C ialah imej. Ya, C ialah imej. D ialah objek. Kita tak ada pusat. Okey. Tapi dia bagi tahu yang faktor skala dia ialah negatif 2. Kalau faktor skala negatif, dia punya pusat mestilah berada di antara C dengan D. Okey, mestilah berada di antara C dan D. Jadi dia berada dekat sinilah. Dekat mana kita tak tahu. Okey, tapi yang kita tahu faktor skala tu 2. Kalau faktor skala tu 2, okey, ingat sekali lagi saya cakap, negatif maksudnya pusat tu berada di antara imej dan objek, dekat tengah-tengah sini. 2 tu bermaksud dia akan lebih dekat imej. Maksudnya pusat tu dekat sini. Maksudnya panjang pusat ke imej lebih besar berbanding dengan panjang pusat nak pergi objek. Okey, itu juga bermaksud pusat nak pergi C 2, pusat nak pergi D 1. Kenapa saya tahu 2, 1? Sebab 2 bahagi 1 kita akan dapat 2. Okey? Okey. Kita juga tahu, tengok baik-baik, kita juga tahu daripada sini nak pergi sini ada 9 kotak. Betul tak? Okey. 9 kotak ni kalau kita tambah 2 tambah 1 kita dapat 3 kan? Macam mana 3 nak jadi 9?
2 tambah 1, 3. Macam mana 3 nak jadi 9? 3 mesti darab dengan 3. Betul? Maksudnya 2 darab 3, 1 darab 3. 2 darab 3 kita akan dapat 6. 1 darab 3 kita akan dapat 3. Okey, 6 tambah 3 dapat 9. Okey, maksudnya pusat kita 6 kotak daripada image ni. Daripada sini 6 kotak. Daripada image nak pergi pusat ni 6 kotak. So saya kira daripada image ni 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini saya naik atas. Tengok tu, dia ngam-ngam dekat bucu tu. Kalau kita nak confirm lagi daripada D pula. Daripada D berapa kotak? 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3 sampai sini kan, 3 kotak. So sini 1, 2, 3. Kita tengok sini berapa ni? Sini ialah 7, 4. So kita punya pusat ialah 7, 4. Ini ialah jawapan kita untuk soalan B. Okey. Soalan B dia 1 markah je. Okey. Sekarang kita tengok soalan C. Soalan C dia ada 2 pecahan sebenarnya. Dia ada 2 bahagian soalan. Kita tengok dulu yang pertama. Dia kata segitiga ABE yang kecil ni, yang putih ni, ialah image bagi ACD. Image bagi ACD yang besar ni. Ni ABE ni yang kecil ni ialah image untuk ACD. Okey, di bawah penjelmaan V. Okey, yang ni dulu. Sampai sini, sampai V je kita tengok. Yang bawah tu nanti dulu. Okey. ABE image bagi yang besar ni. Maksudnya yang besar ni jadi kecil. Okey. Kalau besar jadi kecil ataupun kecil jadi besar, dia mesti ialah pembesaran. Untuk soalan C, V ialah pembesaran. Bila ada perubahan saiz, mesti pembesaran. Pembesaran pada pusat. Saya tulis siap-siap. Pembesaran pada pusat, apa yang kita buat ialah kita sambungkan bucu dengan bucu. C ni sambung dengan B. Lepas tu D sambung dengan E. Kalau kita tengok dia bersilang dekat mana tu? Dia bersilang dekat A, kan, dekat sini. Jadi berapa pusat dia tu? Koordinat dia? Koordinat dia ialah 4, 6. Jadi pembesaran pada pusat 4, 6. Okey. Dengan faktor skala, okey. Macam mana kita nak kira faktor skala? Faktor skala kalau nak kira K panjang image bahagi dengan panjang objek. K ialah simbol untuk faktor skala. Panjang image yang mana? Image yang kecil ni. Okey. A sampai E ni berapa? A sampai E ni 2. Objek yang besar ni. Daripada A sampai D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 per 6 kalau kita kecilkan dapat 1 per 3. Okey. Jadi pembesaran pada pusat 4, 6 dengan faktor skala 1 per 3. Okey. Selesai untuk yang V. Kalau tadi kita dah dapat yang V, sekarang kita teruskan soalan ni. Dia kata segitiga FGH yang sini ialah image bagi segitiga ABE. Maksudnya dia ialah image untuk yang ini, ABE ni. Maksudnya ABE jadi yang ini. Di bawah penjelmaan W. Daripada sini nak jadi yang ini, itu ialah W. Yang tadi V dah selesai. Jadi ini W. W. Okey. Daripada sini nak pergi sini, confirm bukan pembesaran lah. Kan, kalau kita tengok dia dah terbalik macam ni. Asalnya macam ni, sekarang dah terbalik macam ni. Kalau macam ni, mestilah putaran. Okey. Bila putaran, dia ada 2 lah. Biasanya soalan dia akan tanya sama ada 90 ataupun 180. Kalau kita tengok rupa putaran ni, memang tak ada rupa 180. Kalau 180, biasanya dia akan terbalik sebelah sana lah. Ataupun terbalik sebelah sini. Biasanya dia sebaris.
Tapi ini mestilah 90. Kalau biasa buat latihan putaran, mesti kita boleh terus nampak, oh ni mesti 90, ini mesti 180. Okey. Masalah sekarang ialah kita tak tahu dekat mana dia punya pusat. Jadi apa yang kita buat ialah, yang pertama sekali, kita sambungkan bucu dengan bucu. Kita ada A, B, E dan kita ada F, G, H. Apa yang kita sambungkan ialah bucu A dengan bucu G. Sebab asal G ni berasal daripada A sebenarnya, kan? Okey, jadi kita sambung dulu A dengan G. Okey, dah? Mungkin tak berapa nampak tapi kita sambungkan garis lurus A sampai G. Okey. Bila kita dah siap tu, apa yang kita buat ialah kita guna pembaris segitiga ni. Okey, pembaris segitiga ni dia ada dua jenis tau. Satu yang ni, yang sebelah kanan ni, satu yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ni, yang ini panjang, yang ini pendek. Kan? Yang saya nak yang sebelah kiri. Yang ini dengan yang ini sama panjang. Boleh? Okey. Kenapa saya nak guna yang ini? Sebab saya nak sudut 45 darjah. Okey? Boleh nampak pembaris ni? Pembaris ni duduk sinar jadi mungkin tak nampak. Okey. Sebelah sini yang L ni 90. Yang sebelah sini, ini ialah 45, ini ialah 45. 45 tambah 45, 90. Tambah 90, 180. Segitiga kan 180. Okey, saya nak yang 45 ni, yang ujung sini. Okey? Okey. Jadi apa yang saya buat sekarang ialah, saya dekat bucu A ni, saya nak sudut 45. Dekat bucu A ni, saya nak sudut 45. Jadi apa saya buat? Bucu ni letak ke sini. Buat tepat-tepat. Kita bagi dia sama ni. Ni garis ni bagi sama. Dan kita sambungkan. Okey. Okey. Lepas tu, bila kita dah sambung ni, ini pun tak berapa tepat juga saya buat. Sebab saya takut kepala saya terkena kamera. Okey. Jadi, satu lagi, bucu yang ini, saya letak dekat ujung G. Sini tadi dah 45 kan? Sini pula 45. Sambungkan yang ni pula. Okey. Dia kalau kita buat dengan tepat tu, kita mesti akan dapat cun-cun dekat sini. Dia akan jadi L. Yang ni dia akan jadi L. Okey, kalau kita nak confirm lagi, kan saya cakap ni L ni 90 kan? Kita letak ni bucu ni. Kita tengok yang bucu ni kena dekat yang saya hitamkan tu. Kena G, yang ini kena dengan A. Kan? Maksudnya confirm L lah. Bila L maksudnya ni 90. Okey? Okey. So kita tak puas hati, betul ke yang A ni pergi G? Macam mana dengan F? Jadi apa yang kita buat ialah bucu ujung ni letak kat sini, yang belah sini kita adjust bagi F. Kan ni kena dekat F. Okey. Kalau kita tengok yang F ni sebenarnya dia berasal daripada E. Kan? Tengok ni E, F. Okey. Sekarang kita adjust pula sudut yang pusat ni. Kita adjust dengan yang H ni. Okey, kita tengok yang H ni sebenarnya berasal dari mana? H ni sebenarnya berasal dari B. Kan dia L ni kan? Tengok L ni. Okey. Okey. Kalau kita tak confirm lagi, kita kira. Kita kira daripada A nak pergi pusat ni 1 2 3 4 5. Okey, 1 5. Sini pula 1 1 2 3 4 5. Sama kan? Ni 1 5. Ini pun 1, 5. Disebabkan bilangan tu sama, maka confirm lah. Inilah kita punya pusat. Berapa pusat kita ni? Pusat kita ialah 9, 9, 7. Okey. So, kita buat putaran. Okey. Dia L kan? Kalau L maksudnya 90. Putaran 90 darjah. Okey. Asalnya kita dekat sini, objek. Pusing pergi sini. Daripada sini, pusing pergi sini.
Kalau pusing macam ni, ini ialah lawan jam. Putaran 90 darjah lawan jam. Okey, pada pusat berapa pusat kita tadi? Pusat kita tadi ialah 9, sini 9, sini ialah 7. Pada pusat 9, 7. Okey, putaran 90 darjah lawan jam pada pusat 9, 7. Tadi kita dah selesai soalan C. Sekarang kita tengok soalan D. Soalan D dia bagi tahu luas segitiga ACD ialah 54. Hitung luas kawasan berlorek. ACD 54. ACD yang besar ni. ACD ialah 54. Nak cari yang lorek hitam ni, mestilah yang besar ni kita tolak dengan yang putih ni, dapat kawasan berlorek. Okey. Sekarang kita kena ingat balik yang tadi kita dah buat. Yang ABE dengan ACD ni, ABE ni berasal daripada pembesaran, kan? Yang ini ialah objek. Yang besar ni objek, yang kecil ni ialah image. Faktor skala tadi kita dah kira. Kita dapat faktor skala 1/3. Jadi tak payah kira lagi lah. Okey. So saya tulis dulu formula. A sama dengan K kuasa 2B. A ialah luas image, K faktor skala, B luas objek. A ialah luas image. Luas image yang kecil ni. Yang kecil ni tak tahu, kita nak cari. A tak tahu. Sama dengan K 1/3 kuasa 2. B ialah luas objek. Yang besar ni ialah objek. Berapa tadi? 54. A sama dengan, so kita boleh tekan kalkulator lah berapa dapat ni. Okey, saya tekan kalkulator dulu. 1/3 bracket 1/3 kuasa 2 bracket lagi 54. Okey, saya dapat 6. Dapat 6. A ni siapa tadi? A ialah image. Luas image 6. Image yang kecil ni 6. ACD yang besar ni, ACD, ini ialah 54. Okey. Kalau kita nak luas kawasan berlorek yang sikit ni, apa yang kita buat ialah, yang besar ni, tolak yang putih ni. Jadi apa kita buat? Luas kawasan berlorek sama dengan, luas kawasan berlorek sama dengan 54 tolak dengan 6. Dapat 48. Tulis penuh. Saya tulis singkatan ni. Luas kawasan berlorek 54. Yang besar ni tolak dengan yang kecil ni, tolak 6. Dapat 48.